أكبر الله أكبر. Ahli kumpulan kami serta pembentang kami adalah Aizat Farhan bin Ahmad Nazim DHU 2020248551, Nora Fifa binti Azman DHU 20202464, Nur Fasihah binti Zulkifli DHU 20202453, Muhammad Nur Hakim bin Hassan DHU 20202468, Syakira Allah Zulfa bin Zukhairi DHU 20202473. Kami persembahkan pembentangan kami pada hari ini. Skop pembentangan kami adalah pendahuluan dan masuk kepada bab 1 iaitu penjelasan tentang bermabit di Mina yang ada maksud bermabit di Mina, hukum bermabit di Mina, mengapa perlu bermabit di Mina dan juga kadar tempoh mabit di Mina menurut Imam Syafi'i. Dan masuk kepada bab yang kedua, isu-isu berkait mabit di Mina. Yang pertama, apakah keuzuran-keuzuran yang mengharuskan tidak bermabit atau bermalam di Mina? Yang kedua, apakah dam bagi orang yang meninggalkan bermalam di Mina tanpa sebarang keuzuran? Dan masuk kepada bab yang ketiga iaitu kesan yang kita dapat isu berkaitan mabit di Mina. Dan akhir sekali adalah penutup. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Darinya kita memohon pertolongan dan keampunan serta perlindungannya dari gangguan syaitan. Sesiapa yang dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak sesat selamanya. Sesungguhnya Allah sahajalah yang selayaknya disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Kami telah mendapat tajuk isu bermabit di Mina. Ia satu tajuk yang dapat dikupas dan dikaji mengenai isu-isu yang penting dan harus ada dalam pengetahuan ketika bermabit di Mina. Serta kami dapat mencari dan berkongsi perkara tersebut dengan lebih meluas agar dapat dijadikan bahan bacaan kepada semua peringkat umur. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah untuk subjek fiqh ibadah, haji dan umrah iaitu Ustaz Muhammad Fakhur Razi Ghazali di atas tugasan yang diberikan. Banyak manfaat yang kami dapat perolehi dalam menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya penerbitan tugasan ini dapat mencerminkan kesungguhan ahli kumpulan dalam mengembleng tenaga untuk menjayakan budaya kerja sepasukan. Usaha murni ini merupakan saluran kepada pelajar diploma pengurusan haji dan umrah untuk menghasilkan penulisan ilmiah dan kajian mereka. Peluang seperti ini bukan sahaja dapat memperkembangkan profesionalisme, malah menghasilkan pelajar yang mampu memberi sumbangan dalam bidang penulisan ilmiah. Melalui kertas kerja ini, pelajar KPBKL akan dapat menyumbang berita, buah fikiran, hasil, kajian, analisis dan rumusan untuk dikongsikan bersama seluruh pendidik dan khasnya kepada warga Kolej Profesional Baitumal Kuala Lumpur. Semoga ini dapat membantu kita mencapai objektif peningkatan kualiti dalam melahirkan pelajar KPBKL yang bertaraf tinggi. Akhir kata, kami berharap segala maklumat pengetahuan dan buah fikiran yang kami kongsikan ini akan dihargai, ditambahkan ilmu pengetahuan dan dimanfaatkan oleh semua pembaca. Sesungguhnya segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala yang sebaliknya datang dari kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan bermabit di Mina? Maksudnya ialah berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jemaah haji boleh mabit pada 11, 12 Zulhijjah sahaja bagi yang melakukan nafar awal ataupun 11, 12 dan 13 Zulhijjah bagi yang melakukan nafar tani. Hukum bermabit di Mina bagi jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat di Mina. Maksudnya,
Daripada Hashim bin Adi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda memberikan rukhsah kepada para penggembala untuk tidak bermalam di Mina. Mereka melontar pada hari nahar kemudian melontar keesokan harinya atau melontar selepas esoknya untuk kedua harinya. Kemudian mereka melontar pada hari nafar. Para ulama mazhab Al-Syafi'i telah memasukkan mereka yang mempunyai keuzuran, hajat dan menghadapi masalah untuk bermabit sebagai termasuk mereka yang sama seperti yang diberikan rukhsah oleh Nabi SAW untuk tidak bermabit di Mina. Al-Ashqalani dalam Fath Al-Bari juzuk 3 579 bagi Muslim Haji 1425 Hijrah. Sebahagian jemaah haji Malaysia tidak mendapat peruntukan kemah di Mina bagi melaksanakan ibadat mabit di Mina. Bagi menentukan hukum masalah ini, ia memerlukan penjelasan mengenai kedudukan hukum bermabit di Mina dan mereka digugurkan daripada melaksanakan salah satu kewajipan haji ini. Pendapat paling kuat Al-Azhar di dalam mazhab Syafi'i menyatakan mabit di Mina hukumnya adalah wajib. Oleh itu, sesiapa yang meninggalkan kewajipan ini, dia akan dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Manakala pendapat yang menyatakan hukum bermabit di Mina adalah sunat, menyatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan bermabit di Mina hanya sunat mengeluarkan dam. Al-Nawawi dalam Al-Majmu'. Dalil wajib bermabit di Mina adalah berdasarkan hadis umum. Maksudnya, ambillah daripadaku cara-cara kamu melaksanakan manasik haji kamu serta golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan rukhsah untuk tidak bermabit di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah kepada untuk tidak bermabit di Mina sebagaimana dinyatakan dalam pelbagai hadis sahih yang telah dinyatakan sebelum ini. Mereka turut tidak dikenakan apa-apa dam. Mengapa harus bermabit di Mina? Mabit di Mina ibaratnya adalah persiapan matang untuk melakukan pelemparan jumrat di 3 jamarat lokasi melempar jumrah iaitu Wula, Wusta dan Kubra yang akan dilakukan pada pagi harinya. Dengan melakukan mabit di Mina, persiapan melawan syaitan semakin dimatangkan. Semangat melempar jumrah pada keesokan harinya perlu kita aktualisasikan dalam bentuk perlawanan terhadap syaitan, baik setan yang bersemayam dalam diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Iman dan takwa juga harus ditingkatkan sebagai bekal utama kita memerangi syaitan beserta antik-antiknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Hanya dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan melengkapi senjata secanggih-canggihnya, kita akan mampu mengalahkan syaitan dan pengikutnya. Tanpa bekal dan senjata yang memadai, manusia akan mudah dikalahkan oleh syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fathia binti Zulkifli daripada kelas TPHU 3J. Nombor matrik THU 2020245593. Saya akan menerangkan juga bab pertama, iaitu penjelasan tentang bermabit di Mina. Tetapi, saya akan menerangkan tajuk yang terakhir, iaitu kadar tempoh wajib mabit di Mina menurut mazhab Asy-Syafi'i. Mabit atau bermalam di Mina adalah perkara wajib haji. Waktunya ialah daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar pada hari-hari tasyrik, iaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Menurut pendapat Al-Azhar dalam mazhab Asy-Syafi'i bahawa bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik adalah salah satu daripada wajib haji. Jika ditinggalkan oleh orang yang mengerjakan haji tanpa keuzuran, wajib dikenakan dam ke atas beliau. Maka adalah wajib bagi orang haji mabit atau berada di Mina dalam tempoh sebahagian besar malam, iaitu pada 12 dan 11 Zulhijjah bagi yang hendak melakukan nafar awal. Akan tetapi, jika dia berada di Mina sehingga terbenam matahari pada malam 13 Zulhijjah, maka wajib ke atas orang haji itu juga mabit atau bermalam di Mina pada malam ke-13 Zulhijjah dan juga melontar jamrah yang ketiga bagi hari tersebut.
melakukan nafar tani iaitu mabit atau bermalam di Mina sehingga malam ke-13 Zulhijjah adalah lebih sempurna berbanding melakukan nafar awal iaitu mabit atau bermalam di Mina hanya malam ke-12 sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201 yang bermaksud berzikirlah dengan mengingati Allah dengan mengucapkan takbir dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya iaitu pada hari-hari tasyrik. Kemudian sesiapa yang bersegera meninggalkan Mina pada hari yang kedua dan selepas dia melontarkan jamrah pada hari itu, maka tidaklah ia berdosa, dan sesiapa yang melambatkan atau meninggalkan Mina dan melontar hingga ke hari 13, maka dia juga tidak berdosa. Ketiadaan dosa bagi kedua itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpun kepadanya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pula bab kedua iaitu isu-isu mabit di Mina. Isu yang pertama saya akan mengupaskan ialah apakah keunzuran-keunzuran yang mengharuskan tidak bermabit atau bermalam di Mina. Islam merupakan agama dan cara hidup yang syumul atau menyeluruh, di mana semua aturannya telah ditentukan dalam segenap aspek kehidupan manusia yang mencakupi persoalan akidah, ibadah, akhlak hinggalah kepada urusan kemasyarakatan dan negara yang merangkumi domain ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman yang terbaik kepada manusia di mana-mana. Ia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi penjelasan hukum bagi setiap persoalan dalam kehidupan seharian. Islam juga diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-21. Okey, ini menunjukkan bahawa agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membawa rahmat kepada seluruh manusia. Kerahmatan ini dapat dilihat melalui kejadian semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, keseluruhan anggota tubuh badan manusia dicipta dengan berfungsi masing-masing bertujuan untuk memberi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia itu sendiri. Mata untuk melihat. Begitu juga fungsi telinga untuk mendengar. Kedua-dua anggota yang dipilih sebagai contoh ini adalah manifestasi kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kejadian semula jadi yang terjadi kepada semua makhluk Allah yang digelar manusia ini akan mengalami keunzuran. Keunzuran ini biasanya akan terjadi kepada seseorang yang mengalami sakit, seseorang yang bermusafir dan seseorang yang ada hal rintangan. Walau bagaimanapun, setiap keunzuran itu ada penyelesaian yang boleh didapati dalam Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat daripada para ulama. Sebagai contoh, kami akan menerangkan apakah keunzuran-keunzuran yang mengharuskan tidak bermabit atau bermalam di Mina. Ada beberapa keadaan orang haji yang diharuskan tidak bermalam di Mina tanpa membayar dam yang disebabkan oleh keunzuran yang mereka hadapi sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nabawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Dah fi Manasik Al-Hajj wa Al-Umrah. Maksudnya, yang ketiga, mereka yang membolehkan meninggalkan bermalam di Mina
tanpa membayar dam. Orang yang ada baginya keunzuran dengan sebab yang lain, seperti orang yang takut kehilangan hartanya kalau dia bermalam, atau dia takut ke atas dirinya atau harta yang bersamanya, atau baginya orang sakit yang memerlukan kepada penjagaannya, atau dia mencari hamba yang lari, atau keadaan dirinya yang sakit yang menyusahkan untuknya bermalam, atau yang seumpama demikian. Maka mengikut pendapat yang sahih bahawa harus bagi mereka ini meninggalkan bermalam dan bagi mereka meninggalkan Mina selepas terbenam matahari dan tidak dikenakan dam ke atas mereka. Begitu juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Bakri rahimahullah ta'ala dalam kitab In Annah At-Talibin. Beliau berkata, dan gugur hukum wajib bermalam secara mutlak daripada orang yang takut terjadi apa-apa kepada diri atau anggota atau kemaluan atau harta walaupun sedikit. Dari itu, jelaslah bahawa terdapat keadaan orang haji yang diharuskan meninggalkan mabit atau bermalam di Mina disebabkan keunzuran tanpa dikenakan membayar dam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Hassan, nombor matriks JSU 20024688 dari kelas 3I. Okey. Persoalan yang saya dapat di sini ialah apakah dam bagi orang yang meninggalkan mabit di Mina ataupun bermalam di Mina tanpa sebarang penguzuran. Okey. Para ulama yang bermazhab Syafi'i telah memasukkan mereka yang mempunyai keuzuran ni hajat dan menghadapi masalah untuk bermabit seperti termasuk mereka yang minal ma'zurin, sama seperti saqayatul abas yang diberikan rukhsah oleh Nabi SAW untuk tidak bermabit di Mina. Okey, daripada Ashin bin Adi dari Rasulullah SAW bahawa baginda memberikan rukhsah kepada para pengembala unta untuk tidak bermalam di Mina. Mereka melontar pada hari nahar, kemudian melontar keesokan harinya atau melontar selepas esoknya untuk kedua harinya. Kemudian mereka melontar pada hari nahar. Maafkan saya. Okey, persoalannya ialah bagi pada musim haji 1425 Hijrah yang lalu yang kita dapat lihat, sebahagian jemaah haji Malaysia ni tidak mendapat peruntukan khemah di Mina bagi melaksanakan ibadat mabit di Mina ni. Bagi menentukan hukum masalah ini, hal ini memerlukan penjelasan mengenai kedudukan hukum bermabit di Mina dan mereka yang digugurkan daripada melaksanakan salah satu kewajipan haji ini. Okey. Daripada keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-66 pada 25 November 2004 telah menyatakan bahawa jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan tidak dikenakan apa-apa dam. Ibadat haji mereka adalah sah dan tidak berdosa kerana mereka adalah termasuk golongan al-ma'zurin. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizal Farhan bin Ahmad Nazim daripada kelas DPHU 3I. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk membentangkan tentang kesan bermabit di Mina. Baik, demi untuk mencapai satu perkara tu, mencapai haji mabrur, umrah yang sempurna, mestilah ada letihnya, mestilah ada ujian yang kita kena tempuhi. Baik, yang pertama saya akan terangkan tentang kesan. Jadi dengan yang pertamanya adalah
kesan daripada sini adalah ia menguji, mendidik dan meningkatkan kesabaran diri. Baik, kalau kita tengok, kalau kita fikirkan balik dekat kalau bermalam di Mina ni, terlalu ramai orang kan, terlalu padat, terlalu, yalah, bukan orang Malaysia saja kan yang ada kat situ, bermacam-macam bangsa yang beragama Islam juga yang ingin melakukan ibadah yang sama. Jadi kat sini contoh, kalau kita nak pergi ke tandas kan ramai kan, berebut jauh, kita kena beratur, kena tunggu. Kat situ dah menguji kesabaran. Buatnya kalau orang tu orang tu terlalu lama dalam bilik air, contoh warga emas pula tu kan, nampak kat situ dah menguji kesabaran kita dan mendidik. Daripada sinilah ia akan mendidik ego juga, untuk menahan diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang bersabar. Okey, baik. Seterusnya adalah mendidik diri agar tidak mementingkan diri sendiri. Okey, baik. Yang sini pula contoh seperti tadi, kita dah tunggu orang masuk tandas macam kat Mina tadi. Kita dah tunggu dia lama. Lepas tu janganlah sesekali ada sifat untuk pentingkan diri sendiri. Kita menggunakan tandas terlalu lama. Pentingkan orang juga. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Fikir orang lain yang nak menggunakan tandas. Sebab ramai kan. Okey, baik. Seterusnya adalah merasai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada sini kita akan dapat merasai hijrah, merasai perjalanan Nabi dekat bumi Anbiya ni, dekat Madinah, dekat macam-macam lah. Lagi-lagi di Mina ni, kita merasai macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, zaman-zaman dahulu bermina dekat tempat bermalam di Mina ni. Okey, seterusnya adalah menjadikan pengajaran dalam diri tentang sejarah yang berlaku di tanah Mina, iaitu tanah yang mulia. Jadi kita mempelajari kat situ pun dapat mempelajari kisah sejarah sirah daripada bermabit di Mina ni. Di Mina ni tempatnya apa, sekian-sekian. Jadi kat sinilah kita dapat menuntut ilmu juga. Okey, seterusnya adalah mendapat haji yang mabrur serta dirahmati oleh Allah. Setelah sekian lama kita berusaha melatih diri kita ni, mendidik hati ni, dalam perjalanan berjumpa dengan rumah Allah yang satu, iaitu kiblat kita ni. Dalam perjalanan kiblat kita iaitu di Mekah Al-Mukarramah, kat Kaabah tu. Jadi perjalanan tu kita sentiasa bersabar, tidak melanggar sesuatu syarat untuk berbayadam dan sebagainya. Kita ikut satu persatu. Alhamdulillah, insya-Allah dirahmati oleh Allah SWT dan tidak langsung mendapat haji yang mabrur. Jadi sekian itu daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Zulfa binti Zahari daripada kelas IPHUT Gahish. Saya akan mematangkan tentang penutup isu-isu bermabit di Mina. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kemuncak kepada penzahiran ubudiyah seseorang Muslim terhadap penciptanya. Ia merupakan fardu yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang berkemampuan. Sejarah persyariatan haji telah bermula sejak awal tahun kedua hijrah dan ditunaikan sehingga kini oleh setiap Muslim di seluruh pelosok dunia. Haji menurut bahasa bermaksud kunjungan. Dari segi istilah, telah dinyatakan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj, iaitu mengunjungi Kaabah untuk melakukan ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Mabit berasal daripada bahasa Arab yang bererti singgah atau bermalam. Mabit di Muzdalifah dan di Mina adalah rukun haji, dan perbezaan utama antara haji dan umrah adalah mabit.
di mana di dalam umrah tidak ada mabit. Mabit di Mina ialah salah satu wajib haji oleh sesiapa yang meninggalkan kewajipan ini. Dia akan dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Manakala pendapat yang menyatakan hukum mabit di Mina adalah sunat, menyatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan mabit di Mina hanya sunat mengeluarkan dam. Mina merupakan salah satu tempat singgahan wajib oleh jemaah haji setiap tahun. Mina merupakan tempat bermalam atau persinggahan jemaah haji sebelum keesokan harinya. Para jemaah haji akan bergerak untuk melontar jamrah. Tidak hairanlah apabila tiba sahaja di Mina, kita akan melihat ribuan kemah-kemah yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah haji sebagai tempat berehat atau dan bermalam. Mina merupakan sebuah lembah padang pasir yang terletak sekitar 5 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Mina paling dikenali sebagai tempat pelaksanaan ibadah melontar jamrah dalam ibadah haji. Selain itu, di Mina juga terdapat tanda-tanda yang menjadi tempat penginapan bagi ratusan ribu jemaah haji. Di Mina terdapat tugu jamrah, iaitu tempat pelaksanaan ibadah melontarkan batu ke arah tugu jamrah sebagai simbolasi tindakan Nabi Ibrahim AS ketika mengusir syaitan yang cuba mengganggu baginda menjalankan ibadah kurban, iaitu menyembelih putera kesayangannya sendiri, iaitu Nabi Ismail AS. Di Mina terdapat 3 tugu yang digunakan untuk ibadah melontar, iaitu Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Di tempat ini, jemaah haji diwajibkan untuk bermalam ketika musim haji berlangsung dalam bulan Zulhijjah. Peringatan juga kepada jemaah haji yang terus bergerak meninggalkan Mina dari kawasan melontar terus ke Mekah. Selepas selesai lontaran jamrah kubra pada 12 Zulhijjah, tanpa pulang ke kemah semula, hendaklah memastikan qasad atau nafar awal dihadirkan dalam hati atau qasad dalam hati sebelum melepasi sempadan bumi Mina. Disyorkan setelah melontar jamrah kubra pada 12 Zulhijjah, sila berundur untuk membaca doa di kawasan berhampiran jamrah wusta. Pada kebiasaan jemaah haji yang pulang semula ke Mekah, pulang semula ke kemah di Mina hanya perlu qasadkan untuk melaksanakan nafar awal semasa di kawasan kemah atau sebelum bas bertolak meninggalkan Mina.